Okey, kita semua dah bersedia uh, dengan modul masing-masing, dengan peralatan pen ke, pensel ke. So, kita mulakan bab 1 iaitu seni ragam hias pengangkutan dan juga alat permainan rakyat dan alat domestik. Okay, kalau diikutkan pada gambar yang ini adalah apa dia? Bawah kategori alat permainan rakyat. Okey, nanti kita tengoklah tu. Permainan rakyat yang mana satu contohnya? Tu kat atas langit tu. Ya. Okey, sebelum tu kita pergi pada definisi seni ragam hias ataupun kita panggil juga sebagai ornament. Okey, maksudnya hiasan dalam seni kraf ataupun karya seni. Okey, seni kraf ni contohnya kain batik, okey, kain puak, kain songket, tikar mengkuang ataupun tembikar. So, apa yang hiasan yang ada pada kain batik tu, kain puak ke, kita panggil dia seni ragam hias. Ataupun pada karya seni contohnya catatan, lukisan dan juga arca. So, yang ni awak boleh tulislah dalam modul awak apa yang dimaksudkan sebagai seni ragam hias ataupun ornament. Okey, boleh tulis dalam modul tu. Okey dah. So, kemudian kita terus pergi kepada beberapa motif yang digunakan sebagai seni ragam hias, iaitu motif flora. Motif flora ni maksudnya terdiri daripada bunga ke daun, okay, daripada tumbuh-tumbuhan lah. Okay, flora. Okay, awan larat. Ini adalah contoh rupa awan larat. Okay. Dan kemudian motif daripada figuratif. Figuratif ni lebih kepada rupa manusia. Okey, itu figuratif. Dan juga fauna. Saya rasa ni pun semua tahulah motif fauna berdasarkan haiwan. Jadi kalau awak nampak contoh dekat sini, kita nampak haiwan seperti apa tu, burung merak. Ataupun kita boleh guna juga motif geometri untuk seni ragam hias. Saya tertinggal satu kat situ. Boleh juga masukkan geometri. Okey, so kita akan tengok seni ragam hias kepada 3 kategori iaitu pada pengangkutan, alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Okay, kita pergi dulu kepada pengangkutan. Okey, contoh yang dibagi adalah pada beca. Okey, ini pun beca dan juga kereta lembu. So, seni ragam hiasnya boleh dapat lihat pada kisi-kisi. Okey, kat sini kisi-kisi ataupun belakang tempat duduk penumpang. Okey, belakang dia. Dan juga kalau kereta lembu belakang tu, kereta lembu okey. Dan bawah letak kaki. Okay, kat situ kita boleh tengok dia punya seni ragam hias. Itu pada beca dan juga kereta lembu. Okey, kemudian jangan lupa isi modul. Ya. Ada 3 kotak kat situ. So, saya tengok balik. Sekejap ya. Okey. Mana dia? Okey ni. Okey, seni ragam hias dalam, awak boleh tulis kat sini tadi, pengangkutan, alat permainan rakyat dan juga alat domestik. So, yang ini, bulatan yang pertama ni awak isi untuk pengangkutan. Ini ada hint kat sini, nampak tak tu? Perahu. So, yang untuk maklumat tadi tu, seni ragam hias terdapat pada mana? Kisi-kisi. Awak boleh tulis kat sini. Okey, kisi, tempat duduk, belakang dan tempat letak kaki. Okey. So, isi yang ni. Sambil dengar, sambil isi modul. Okey, yang itu. Okey, kemudian. Okey, ini adalah
perahu tradisional. Perahu macam ni dia terdapat banyak di negeri Terengganu. Okey, ini just sebagai ilmu tambahan sahaja. Awak punya syllabus tak adalah sebanyak ini. Nampak dia punya label. So, saya tunjukkan sahaja sebagai tambahan ilmu. Okey, yang nombor 1 ni kita panggil sebagai kepala. Okey. Kepala, okok. Okey, kat sini okok. 3 caping. 4 kita panggil dia sebagai bangau. Okey, 5 kong. 6 papan birai. 7 sangga. 8 kita panggil koyang. 9 where is 9? I don't see kat sini pun. Okey, sangga. Okey, sangga. 10 pun kat sini ni saya rasa. Okey, tak apalah. Okey. Tail. Okey, 11. Idek, 12. Plank, 13. Demin, 14. Balung madu dan 15 kepak. Okey, sebenarnya plank ni adalah badan perahu. Okey. Okey, ini yang dalam syllabus awak, dalam buku teks awak. Ada gambar raja ni 1.3. So, bangau, ini bangau. Okey, bangau ni adalah ukiran kayu yang diletakkan di hadapan perahu. Okey, biasanya seni ragam hias terdapat pada bangau. Dan selalunya menggunakan motif flora dan fauna. Okey, dia bukan sekadar hiasan je, fungsinya untuk menyangkut galah panjang dan juga pukat. Okey. Dan dia sebagai simbol semangat untuk nelayan mencari rezeki di laut. So, jadi dia punya simbol dekat situ, bangau tu. Okey, yang kedua, caping ataupun koyan. Okey, caping atau koyan dibuat daripada pelbagai warna dan ada ukiran di bahagian kepala. Dan fungsinya pula digunakan untuk mengikat tali kemudi. Okey, ini adalah bahagian okok. Okey. Dan bahagian badan bahagian badan seni ragam hias corak awan larat yang menggunakan warna yang terang. So, dekat situ terdapat seni ragam hias, maksudnya kat perahu kalau awak nak tengok dia punya hiasannya pada bangau, pada koyan ataupun caping, pada okok dan juga pada badan perahu. Okey, yang ini bolehlah awak tulis pada modul, jangan lupa. Okey, alat permainan rakyat. Okey, kita masuk kategori alat permainan rakyat. Okey, yang pertama diberi contoh wow. Okey, wow ni sebenarnya daripada perkataan bahasa Thailand. Ada juga katakan wow ni daripada bahasa Arab. Sebab bentuk wow tu, sebab tu dinamakan sebagai wow. Yang mana satu saya tak pasti lah. Okay. Sama ada daripada bahasa Thailand ataupun daripada bahasa Arab. Dan wow selalunya menggunakan motif berflora dan juga menggunakan motif awan larat. Okay. So, ini adalah bahagian-bahagian wow. Ini pun sebagai ilmu tambahan juga. Dah terkelip pula. Okay. So, ini ada pada muka surat 3 modul awak. Awak boleh labelkan bahagian wow. Okay. Yang ini kita panggil sayap, kepala, jambul. Dia pun ada jambul. Ini busur ataupun dengung. Kita panggil tapa kijang. Okay, ini jambul. Dan ini bulan sabit sebab bentuknya seperti bulan sabit. Bulan penuh. Ini bulan penuh. Dan dia punya ekor. Okay, so label kan. Jangan lupa label. Dalam modul awak tu tulis. Saya bagi hint dekat tepi tu. So awak isikan dalam kotak. Okey, jenis-jenis wow. Okay, kita ada wow bulan. Wow bulan yang paling glamour sekali kat Malaysia ni. Okay, wow kucing. Wow jala budi ya. Wow merak. Tengok ekornya lah macam ekor merak. Okay, ekor pula. Wow puyuh, wow kapal. Nampak tu badannya macam kapal. Wow barat, wow kebayak. Saya pun tak tahu kebayak tu apa. Awak boleh google apa tu kebayak. Wow dodo helang. Dodo helang ni sejenis burung. Burung dodo. Jadi awak pergilah google. Senang sekarang Google je. Wow seri negeri. Wow helang.
Wow kikik, wow kangkan, wow seri bulan dan wow kenyalang. Wow pun ada macam-macam jenis. Wow. Wow. Okey, ini antara contoh motif flora yang terdapat pada wow. Wow okey. Okey, kemudian gasing. Okey, seni ragam hias gasing terdapat pada dia punya bahu gasing. Bahu gasing sini ya. Bahu gasing. Dan selalunya motif digunakan adalah flora. Yang ini dia macam lebih kepada moden sikit lah. Tak ada motif sangat saya tak jumpa kat gambarnya ada motif. Tapi yang tradisionalnya motifnya menggunakan motif flora. Okey, jenis dan bentuk gasing. Gasing berindu. Ni namanya gasing pangkak, gasing botol, gasing jantung, gasing uri, gasing lepeh. Gasing pun ada macam-macam jenis gasing. Okey, kemudian congkak. Okey, congkak kita boleh tengok seni ragam hiasnya pada dia punya badan, pada kepala, dia punya ekor, kepala ekor dan dia punya lubang congkak. Dan motif yang popular digunakan awal larat, ini awal larat dan juga flora. Cuma yang ini ada terjumpa dia guna motif fauna dan dia congkak. Okey. Okey, kemudian jangan lupa isi modul. Jangan dengar aja ke dah tidur. Okey. Okey, kemudian pergi kepada alatan domestik. Okey, contohnya rehal. Kegunaan rehal saya rasa semua pun tahu. Kita gunakan untuk meletakkan Al-Quran. Kita baca. Mungkin awak letak buku lain juga ke untuk baca. Dan kebanyakannya rehal menggunakan motif flora, geometri dan juga kaligrafi. Okey, kedua, jebak puyuh. Okey, ini ada jebak puyuh digunakan sebenarnya untuk memerangkap burung puyuh, tapi boleh juga digunakan sebagai hiasan. Tengok kepala kat atas ni. So, dia guna motif flora dan juga gunungan. Acuan putu. Okay, acuan putu kita nak buat kuih putu kacang. Okay, so motifnya menggunakan flora. Okay, kebanyakan ni guna bunga, motif bunga dan juga daun. Jangan lupa tulis dalam modul. Dan keempat adalah kukuran. Okay, kukuran ni alat tradisional untuk kita mengukur, mengeruk dan mengikis isi kelapa secara manual lah, orang-orang dulu lah. Okay, duk keruk isi kelapa guna ni. Walaupun ada fungsinya tapi tetap juga dia nak buat cantik kukuran ni. Okay. Okay, motif digunakan flora, fauna dan juga awan larat. Okay, so ini dipanggil kukuran. Dan ini merupakan antara tokoh-tokoh craft. Yang ini kita panggil dia sebagai tukang ulung dalam membuat perahu tradisional. Okay, ini pun ada dalam order. So, buat isi dah ikut point ni. Okay, namanya Hasni bin Ali. Dan lahir pada tahun 1946 di Terengganu. Okay, dia mewarisi kemahiran dia daripada ayah dia. Dan jenis perahu yang dia hasilkan, perahu sekoci, perahu payang dan juga perahu kolek. Okay. So, yang seterusnya ni pula kita panggil adi guru. Wow tradisional. Dia kalau tak silap saya, kalau yang membuat seni craft ni kita panggil dia adi guru. Yang tiada lah. Yang jenis mahir punya ni. Okay. So, namanya adalah Syafi'i bin Yusuf dan lahir pada tahun 1947 di Kelantan. Dan dia minat bidang craft wow ni sejak dia kecil lagi dan mendapat sokongan ahli keluarga dia. Dia juga mengusahakan perbuatan wow. Okay, di Kota Baru. Dan dia menerima tempahan daripada pelancong dan juga syarikat besar serta jabatan kerajaan, dan dia pun telah memenangi banyak pertandingan wow di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Okey.
Dan dia juga tengok dilantik menjadi duta emas dan sering dijemput buat demonstrasi. Saya tak tahu dah sekarang ni dia jadi duta lagi ke tak. Ya. Okey, ni antara dua tokoh craft yang ada pada buku teks awak. So, isi awak punya modul dan juga latihan ke dalam tu. Latihan melabel. Okey, latihan melabel. So, siapkan modul dan hantar kepada saya. Hari apa Hari Rabu. Nanti saya statekan lah dia punya hari bila awak hantar awak punya tugasan. So, minggu depan kita akan buat tugasan lain, aktiviti secara individu. So, untuk hari ini setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.